Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini saya nak sembang tentang lampu terutamanya lampu yang Nanlite FS 150 yang saya baru menang daripada Tegas Broadcast dan Multimedia ni. Okay, sekarang ni lampu yang sedang saya pakai ni adalah Nanlite FS 150. Saya pasang pada softbox saiz lebih kurang 60 cm. Softbox ni dia tak datang sekali dengan apa? Dengan lampu tu, dia kena beli berasingan lah. Sebelum ni saya memang ada lampu ni, lampu Forza series ni lah. Saya beli sendiri dia kan. So lampu FS 150 ni Nanlite series apa ni, FS ni dia ada 3 lah. 150 ni yang paling apa ni, yang paling kecil sikit lah power dia, 180 watt. Lepas tu ada FS 200, lepas tu ada FS 300. Dia lampu ni dia continuous light lah. Continuous light ni maksudnya lampu video, orang panggil senang cerita video light lah. Dia bukan macam flash kan. Flash yang orang guna dekat studio tu, dia bila kita tekan shutter baru dia keluar kan. Dia video light macam orang shooting filem tu kan. Cuma power dia taklah sekuat macam orang yang guna macam filem Hollywood tu kan. So untuk production kecil tu, terutamanya untuk YouTuber kan, YouTuber ataupun streamer, dia sesuai lah. So lampu ni dia ada dia ada special effect dia jugalah. Tapi untuk saya jarang lah guna benda tu kan. Dia lebih kepada siapa yang nak buat short movie ataupun video pendek kan. Dia adalah dia punya special effect dia, antara lain macam paparazzi, flash yang macam mancar tu. Lepas tu storm macam kalau sesuatu kilat kan, dia ada mancar. Lepas tu special effect yang jenis macam bunga api kan, ada sekejap ada. Lagi satu candle. Cuma candle effect ni dia pergerak, dia punya cahaya dia macam candle. Cuma kalau kita nak pakai tu, kita kena letak gel lah, gel macam kuning sikit. Macam candle ni lampu dia macam kuning sikit kan. So kebanyakan saya jarang guna lah benda tu. Biasanya saya guna untuk continuous light saja macam ni lah kan. So dia punya power dia tu boleh kata kuat juga lah. Macam saya test ni kan, daripada kosong dia boleh daripada 1, 2, 3 dia boleh naik sikit-sikit lah. Saya test sampai 50 je. Pasal kalau 100% tu cukup terang bagi saya lah. Lagi salah satu sebab mengapa saya perlukan lampu macam yang ni, saya dapat hadiah daripada Tegas Broadcast. Sebelum ni saya pun ada lampu, sebab saya hanya orang kata ada masa buat konten pada waktu malam lah, bila anak, isteri, family saya semua dah tidur kan lah. Kalau siang tu memang ada window light ni. Masalahnya contoh kalau saya free hujung minggu kan, nak layan anak-anak lagi apa semua kan, so masa tu tak sesuai. So bila malam gelap, lampu biasa dalam bilik memang dia tak cukup kuat. Walaupun kita nampak macam dengan mata kasar macam terang kan, dia tak kuat. So dengan lampu yang kuat ni, dia kita boleh lah gunakan ISO kamera tu agak rendah kan, bawah 1000, mungkin 500 kan lah. Dia hasil dia lagi menarik lah. So dia macam ni lah, dia untuk kelihatan lebih presentable lah. Macam saya ni nak buat konten ni insyaAllah lah untuk masa depan, dia orang pun boleh rujuk lagi. So tak nak lah buat orang kata apa, macam yang jenis sembang-sembang tu, tak apalah kita pakai lampu apa pun tak kisah lah, pasal jenis sembang lah. Tapi kalau kita betul-betul proper nak buat konten ni, sebaiknya kita invest untuk lampu lah. Paling tidak pun yang biasa orang beli tu lah, Godok SL60 kan lah. So saya dah guna Nanlite Forza series 60. So yang ni 150, so lagi power dia lebih kurang hampir 3 kali ganda lah dia punya power dia kan. Dan Forza 60 tu kita kena dekat baru cahaya dia cantik lah. Macam yang ni jauh sikit pun okey. Macam ni sekarang ni saya pasang pada sistem lah. Dia lampu macam ni dia sesuai untuk kita pasang pada sistem. Pasal sistem ni dia lagi kukuh tu, dia lagi berat, lagi stabil lah. Dan sistem ni dia ada arm ni tu, orang panggil apa, grip arm dengan arm dia tu kan. So kita nak position tu lebih senang berbanding dengan light stand yang biasa. So Nanlite ni antara boleh dikatakan lampu lighting yang agak pertengahan lah kan. Kebanyakannya pilihan YouTuber, content creator ni, dia orang memerlukan lampu lah. Brand apa tu macam-macam lah kan. Ada yang Butcher, ada yang Nanlite, Godok kan. Cuma untuk kegunaan lampu ni, kalau kita beli lampu apa jenis lampu pun, kita sebaik-baiknya kita kena ada soft light juga lah. Soft light pula, softbox. Softbox ni tujuan ni nak bagi lighting tu kena dekat muka kita tu, kita soft lah kan.
Lagi satu, sebaik-baiknya untuk dapatkan soft lighting ni, kita kena jarak kita dengan lampu ni kena dekat lah. Pasal kalau dekat, kita akan dapat kesan catchlight tu dekat mata. So kenapa kena ada catchlight tu? Catchlight tu lah yang buat portrait itu lebih hidup lah. Nampak hidup dia, adalah benda je kan. Tambah-tambah kita orang ASEAN ni kan. ASEAN ni lampu, bukan lampu lah, mata kita ni dia bukanlah macam biru ataupun hijau macam Mak Saleh kan. Kita punya mata ni warna hitam, dia warna coklat kan. So kalau dah lah warna gelap lah, senang cerita kan. Kalau tak ada catchlight, dia lagi macam, dia kurang menarik lah. So kalau kita nak dapatkan catchlight tu, memang kita kena sama ada guna flash ke lighting, memang kita kena jarak dengan agak dekat lah. So macam lampu Nanlite FS150 ni, kita boleh adjust lah dia punya kekuatan kan. Macam sekarang ni saya pakai lebih kurang 60 lah, 60% kan. Itu pun pasal dah ada softbox ni, dah ada softbox. Lepas tu saya tambah lagi satu ni, ada satu layer lagi bagi dia diffuse lagi. Kalau saya buka dia punya diffuse ni, softbox tu memang dah ada diffuse, lepas tu ada grid lagi kan. 60% tu pun dah cukup kuat dah tu. 30% pun dah boleh dah. Sekarang ni saya pakai aperture camera 3.5. Saya punya ISO saya letak dalam 500 macam tu. So dia lebih sharp lah. Macam mikrofon saya lebih kurang ada sikit je daripada ni, lebih kurang sejengkal lebih daripada saya punya ni lah, kepala ni kan. So lighting ni salah satu benda ataupun peralatan kalau kita content creator, benda yang penting lah selain daripada audio kan. Audio penting lah kalau kita cakap buat konten yang jadi bercakap ni kan. Talking head lah orang kata kan. Talking head ni, audio bagi saya nombor satu. Pasal audio yang jelas orang nak dengar kan. Tak payah orang nak keluarkan mic kan. Tak payah orang nak kuatkan sound tu terlalu kuat kan. So audio tu memang nombor satu. Sebab apa yang kita cakap tu yang orang nak dengar kan. Kalau apa ni, video kita tu gambar kurang sikit, kita pakai handphone ke apa kan, kalau audio tu jelas, orang akan dengar. Lagi satu, second, lighting lah. Lighting ni sama ada outdoor lighting semula jadi ataupun lighting man-made ataupun lighting yang macam ni lah, yang Nanlite FS150 ni lah. Lighting memang peranan penting lah. Pasal orang nak nampak jelas lah kan. Kita tak nak lah buat, kalau boleh semua tu cantik, lagi bagus lah. Maksudnya lighting pun bagus, audio pun bagus kan, penyampaian kita pun bagus, semua cantik lah kan. Memang betul lah kalau dari segi content creator ni, content tu penting. Tapi kalau kita boleh gabungkan semua tu, dia jadi cantik lah kan. Sama juga macam fotografi pun macam tu juga. Kalau kita tak belajar basic fotografi, kita ambil je kamera handphone ke apa, kita ambil gambar bangunan lah. Contoh lah kita pergi jalan-jalan mana, kita ambil gambar landmark ni lah, bangunan Sultan Abdul Samad kan. Kita ambil gambar pakai handphone, tak kira angle mana pun. Pasal bangunan Sultan Abdul Samad tu orang dah kenal tau. Angle mana pun orang tahu ni memang bangunan Sultan Abdul Samad. Tapi kalau kelebihan kita ada ilmu tentang fotografi, yang mungkin kita boleh cari angle yang lebih baik, yang lebih cantik, yang kita datang pada cuaca waktu yang sesuai, kita guna lensa yang sesuai kan. So benda tu akan jadi lebih menarik lah. So maksudnya kalau kita buat secara proper lah kan. Kalau nak ambil gambar je boleh je ambil je gambar, memang jadi gambar juga kan. Pasal bangunan Sultan Abdul Samad ni kita ambil kat mana pun nampak dia punya kubah tu, orang terkenal lah. Sama juga macam lampu kan. Lampu kalau tak apa terang pun jadi juga gambar, tapi hasilnya dia kurang menarik lah. So macam setup yang saya buat ni, belakang tu gelap lampu kan. So saya nak ada macam moody kan. Saya tak nak ada orang kata macam biasa kalau kita tengok drama petang-petang lah, senang cerita kan, kebanyakan je lah dia nak terang semua, scene sedih ke apa ke semua nak terang kan. Pasal itu terpulang masing-masing lah kan. Macam saya juga, saya jenis suka yang ada moody sikit, ada mood, ada gelap sikit, ada terang sikit kan. So benda tu, permainan cahaya tu penting lah. Dan biasanya kalau kita nak dapatkan cahaya yang sumber cahaya yang cantik, sama ada portrait ataupun macam video macam, dia kena ada orang biasa panggil 3-point lighting lah. Cuma sekarang ni saya ada dua sajalah. Satu key light yang saya guna ni Nanlite FS150. Belakang tu lampu meja biasa lah, tapi dia ada fungsi macam RGB, boleh tukar colour lah. Dan sebelah ni saya ada letak reflector lah untuk reflect sikit-sikit lah. So yang apa yang saya pakai ni bukan 3-point lighting lah, 2-point lighting. Dia sebaiknya ada 3-point lah tambah. Kalau ada lagi satu lampu kita letak sebelah sini lah. Kita fill in kat sebelah dekat belah sini. So tak adalah dia terlalu gelap sangat. Tapi kalau totally dark pun tak ada masalah. Itu bergantung kepada kita punya taste lah kan.
Dan dia bergantung pada individu masing-masing lah kan. Tak boleh lah kita nak samakan orang ni. Kalau ada orang suggest kalau kau buat macam ni mesti lagi cantik, kalau kau buat macam ni mesti lagi cantik. Kita tak perlu tukar orang tu punya, orang kata apa, penampilan lah. Dia dah memang macam tu, okey biar dia macam tu. Macam biasa orang bandingkan dengan Peter McKinnon ataupun siapa-siapa lagi lah yang famous kan. Itu cara dia kan. Kalau semua dah ke arah itu kan, individuality tu ataupun individuality lah dah hilang lah kan. Semua macam dia, sama macam dia, kau dah tak ada identiti kan. Macam saya, identiti saya lebih kurang macam ni lah. Dan ada masa nanti mungkinlah saya letak kat belakang tu pas-pas media yang ada kan. Itu identiti saya sebagai press photographer lah kan. Ada macam-macam kan. Ada yang kata letak lampu, orang kata apa, lampu macam lampu tombiam kala-kala tu kan. Itu style masing-masing lah kan. Kita ikut cara kita lah. Cuma lighting untuk muka, kalau talking headshot ni, lighting key light macam ni kan. Key light ni memang penting lah supaya muka kita jelas kan. Tak adalah gelap sangat kan. Pasal macam kerja saya pun dah biasa ambil gambar portrait kan semua tu kan. Cuma tu beza dia, yang itu guna flash. Macam ni continuous light. Continuous light ni dia sentiasa ada lah. Dan lagi satu, kalau tips lah kalau nak beli lampu kan, kalau yang banyak buat bercakap, banyak konten yang bercakap macam ni, pastikan dia punya kipas tu tak kuat sangat tau. Macam ni dia punya kipas ni ada, memang ada kipas dia untuk kurangkan dia punya panas tu kan. Tapi tak orang kata apa, tak ketara sangat tau. Dia tak ada mengganggu audio. Ada setengah tu dia kipas dia kuat mengganggu audio. Itu tak bagus juga. So benda tu kita kena review lah. So untuk FS 150 ni saya puas hati lah. Dia punya, walaupun ada kipas, ada bunyi juga, tapi dia tak mengganggu audio lah. Tak merosakkan audio lah. So itu antara kriteria yang perlu difikirkan lah kalau kita nak buat konten talking headshot ni. Ada juga jenis lighting yang langsung tak ada kipas. Dia totally silent. Tapi saiz dia agak besar lah kan. Ada setengah model tu dia boleh apa ni, kita perlahankan dia punya pusingan kipas tu lah. Dia ada dia punya knob dia lah. Macam ni dia memang full power kipas dia, tapi dia tak ada dengar sangat tau. Memang tak dengar sangat. Macam sekarang ni saya record kat shotgun ni sambung kepada zoom kan. Dia kurang dengar lah. So apa yang saya nak sampaikan lagi tentang lighting lah. Lighting macam ni yang saya dapat ni hadiah daripada Tegas Broadcast dan Multimedia lah, Nanlite FS 150. Tapi sebelum ni pun saya memang pakai Nanlite juga. Yang saya beritahu adalah Forza 60 kan. Cuma yang ni power dia lagi kuat lah. Cuma mungkin kalau ada rezeki lebih nanti saya beli softboard yang lagi besar lah supaya dia lebih soft lagi. So yang ni saya pakai grid tau. Grid, ada grid kat sini tu yang macam petak-petak tu kan. Macam orang panggil, ada orang panggil honeycomb. Grid ni tujuan dia supaya lighting tu tak orang kata apa, tak melimpah keluar tu. Dia fokus kat sini je. Kalau saya buka grid ni, belakang akan terang. So bila belakang akan terang, dia dah macam tak cantik lah. Warna belakang tu dia macam tak naik kan. So spacing, cara kita letak lighting tu pun, orang kata angle itu pun main peranan. Kalau kita naikkan sikit, cahaya dia melimpah ke belakang, dia dah tak cantik. So kita kena ngam-ngam balancekan benda tu. Macam mana nak bagi cantik kan. So kalau ada model nanti saya mungkin pasang satu lighting lagi sebelah sini. So sebelah mana, key light sini, field light belah sini. Dia sebelah pipi belah kiri sini kurang lah, sikit gelap tu kan. So itulah saja perkongsian saya yang saya nak bagi tahu kali ni lah. So kalau orang kata apa, pentingnya lighting lah, terutamanya content creator yang mungkin hanya berpeluang buat konten pada waktu malam kan. Dia penting lah. Dan sekarang ni pun orang banyak buat Zoom dengan kawan-kawan, buat Google Meet, Google Classroom kan. Zoom, sesi Zoom dengan kawan-kawan ni sebelah malam biasa kan. Normal baru orang kata. Kadang-kadang buat talk, fotografi talk, macam-macam talk lah kan. Kadang-kadang ada kita tengok orang dia pasang lampu biasa kan. Kadang-kadang lampu pun out, audio pun out kan. So kalau kita nak orang anggap kita serius kan, apa salahnya kita invest sikit untuk lighting kan. Tak kisahlah nak beli brand apa pun kan, tapi at least belilah lighting kan, invest sikit lighting kan. Mungkin ada yang tengok harga kan, lighting, audio. So bila kita nak buat Zoom session dengan kawan-kawan ataupun dipanggil untuk beri talk untuk apa-apa jenis bidang ataupun kemahiran kita kan. So nampak lebih presentable lah. Orang tengok kita yang, orang nampak kita nak buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, bukan ala kadar saja kan. So kalau kita nak diri kita rasa dia ambil serius kan, kita kena buat sesuatu tu dengan proper lah. Macam ni tujuan saya nak buat konten tentang fotografi dan travel lah. Okey, itulah saja perkongsian ringkas saya kali ni tentang lighting yang saya guna sekarang ni tu lah.
Nanlite FS 150 daripada Tegas Broadcast Multimedia. Okay, sampai jumpa lagi.